Selamat pagi dan sorry. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid yang menonton video ini. Saya ingin mengucapkan sorry tadi yang stream tadi because saya ada technical difficulties, terpaksa end, so my plan B guna ni lah. Okay. Okay, saya akan ulang lagi. Baiklah. Alright. Okay. Okay. Nonton stream ini. Alright. So, saya akan menjalankan bengkel ini untuk mengajar penciptaan akhir tingkatan 5 bahasa Melayu. Maaf. Kertas 1. Kertas 1 ini adalah terbahagi. Kertas 1 terbahagi kepada dua bahagian A dan bahagian B. Bahagian A untuk sidang untuk makluman semua, untuk sidang 1 saya akan fokus dengan bahagian A, which is keterangan pendek. Ialah patah perkataan adalah 150 hingga 200 patah perkataan dan hanya perlu 5 perenggan. 5 perenggan pun cukup sah. Okay. Bagian B ialah karangan panjang 350 hingga 500 patah perkataan. Okay. Saya ingin minta maaf ya. Sorry. Minta maaf. 5 hingga 7. Ini 5 hingga 7 perenggan. 5 hingga 7. Bagian B 5 hingga 7 perenggan. First, bagian A. Kandungannya hanya satu soalan aja. Okay. Kamu akan diberi stimulus. Mungkin satu stimulus, mungkin 2 stimulus. Okay. Stimulus atau rangsangan. Contohnya perenggan, graf, gambar table, maybe. Satu perenggan kira-kira 40 hingga 45 patah perkataan pun cukup sah. Okay. Yang 3, 5 perenggan. Kenapa saya bilang? Okay, kalau you should not write to this terlalu pendek dan terlalu panjang. Terlalu pendek mungkin kamu tidak akan tangkap sampai minimum yang yaitu 150. Kalau panjang lebar, walaupun panjang, tapi kamu tidak tangkap itu keperluan dia, kamu akan kurang sampai habis. Kurang lah. Oke, kurang. So, dia punya sweet spot itu 40 to 45 patah perkataan, 5 perenggan. Masa menjawab yang digalakan ialah 30 menit. Tapi, because kalau kamu membaca kertas soalan, kamu akan nampak 30 menit. Saya syorkan jangan tunggu sampai 30 menit. Okay. Jangan terlalu spend too much time dengan bahagian A. Fokus kepada bahagian B. Bahagian B dulu. Because bahagian A ini dia hanya 30 markah. Bahagian B 70 markah. Okay. Dalam karangan pendek ini perlu ada pendahuluan, 3 isi, dan 1 kesimpulan. Kesimpulan ni kesimpulan atau tuntas. Kalau Indonesia orang bilang konklusi.
Oke, fungsi rangsangan. Fungsi rangsangan adalah untuk membantu kamu menghasilkan satu gerangan. Selain itu, kamu mungkin boleh mengguna kamu mungkin boleh mendapat idea dari gambar, dari petikan. Gambar paling senang untuk ambil idea. Sebab dia bulat-bulat di sana. Senang sih. Oke, seterusnya. Oke, kami akan masuk contoh. Contoh soalan. Oke. Maklumat dan gambar di bawah ini menunjukkan maaf, menunjukkan okay, gambar di bawah menunjukkan um, gambar di bawah menunjukkan suasana majlis terbuka, rumah terbuka sempena sambutan sorry, maaf sempena sambutan hari perayaan di negara kita lah. Oke, negara kita. Majlis ini sering kali diadakan oleh masyarakat, di negara kita tanpa mengira bangsa dan agama semasa perayaan utama. Semasa perayaan utama. So keperluan dia, kehendak dia adalah huraikan pendapat Anda tentang amalan majlis rumah terbuka antara 150 hingga 200 patah perkataan. Oke, di sini dia bagi dua rangsangan. Satu, petikan berita. Petikan berita. Kedua, gambar. Sorry, dia bagi dua gambar sini. Apakah dua gambar ya? Dua gambar. Oke. So, how? Bagaimana mau dapat? Oke. Gambar. Macam saya cakap tadi, gambar paling senang untuk mendapat idea. Sebab dia bulat-bulat di sana. Apa dia mau? First things first, apa dia mau? Pendapat tentang amalan majlis rumah terbuka. Oke, untuk pengetahuan semua ya. Nomor 3 dan 4 ini dari pengalaman saya sebagai seorang calon SPM, saya ambil last year, saya ambil tahun dahulu. Oke. Apakah pendapat? So, uraikan. Apakah pendapat Anda jelas? Oke, dia tanya, apakah pendapat Anda? Dan dia minta kamu menjelaskan. Uraikan. Menjelaskan. Oke. Apakah amalan pendapat Anda? Pendapat ini paling senang. Biasanya sangat senang untuk tulis karangan. So, pendapat Anda maksudnya apa pendapat Anda tentang apa kepentingan, apa kebaikan, apa kesannya. Itu pendapat Anda. Jelaskan. Itu yang susah sedikit. Itu yang jelas susah sedikit. Maaf. Yes. Maaf ya. Okay. Itu yang susah sedikit. Oke.
seterusnya. Oke. Oke. Seterusnya, apakah pendapat Anda tentang amalan majelis terbuka? Boleh mengeratkan hubungan silaturahim? Pendapat Anda? Cara menulis pendahuluan. Menulis pendahuluan. Oke, sudah masuk. Oke, sekarang kami masuk pendahuluan. Coba mana kamu mau tulis pendahuluan? First, memperkenalkan topik. Apakah itu amalan majlis rumah terbuka? Apakah contoh? Apakah contoh? Apakah latar belakang menjelaskan pengenalan? Maksudnya menjelaskan pengenalan, maksudnya bagaimana kamu menjelaskan topik kamu. Oke, kalau di sini dia tulis majlis rumah terbuka pada hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Fitri, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali, Hari Christmas, Keamatan, Gawai, merupakan tradisi masyarakat di Malaysia. Tetamu yang terdiri daripada berbagai kaum akan mengunjungi rumah terbuka yang diadakan oleh tuan rumah. Amalan mulia ini wajar diteruskan kerana pelbagai manfaat diperoleh oleh penganjurannya. Apakah? Okey, manfaat. Apakah kebaikan dia? Manfaat. Okey. Dan memperkenalkan topik di sini. Apakah sekarang topik di konteks ini adalah bagaimana? Apakah yang akan kamu berbincang dalam kerangan ini? Okay. Kedua, isi. Okay. First things first. Memberikan satu isi pada perangkat. Banyak orang dia akan tulis dua isi satu perangkat. Kalau kamu jangan tulis gitu, kerana kamu akan tidak cukup perangkat. So, untuk tidak macam huru hara kamu punya isi sini sana, tulis satu isi satu perangkat. Menjelaskan isi dalam ini maksudnya kenapa kamu kata begitu. Kalau pendapat kenapa kah itu kebaikan? Kenapa? Memberikan satu contoh. Apakah bukti untuk menyokong isi itu dan merumuskan peranggan maksudnya macam oleh itu dengan ini guna penanda wacana yang sesuai. Okay. Contoh ini, antara manfaatnya termasuklah mendapat mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana pelbagai lapisan masyarakat dapat menghadiri majlis ini. Mereka akan beramah, mesra dan seterusnya menjalinkan hubungan yang erat. Tegasnya, konsep penyatuan antara kaum dapat dihidupkan melalui rumah terbuka. Antara manfaatnya, itulah isi. Satu isi, satu perenggan. Hal ini dikatakan demikian kerana so jelas mereka akan beramah mesra, itu juga satu penjelasan. Tegasnya itu kata saya penanda itu adalah kamu punya
menyimpulkan kesimpulan kamu dalam perenggan itu. Your conclusion. Kalau bahasa English, your conclusion of that paragraph. Okay. Ingat juga, kamu tidak semestinya tulis contoh. Kamu tidak semestinya mau tulis contoh. Okay. Kesimpulan. Bagaimanakah mau tulis kesimpulan? First, merumuskan seluruh keterangan dari pendahuluan sampailah isi terakhir kamu. Touch balik topik utama keterangan. Topik utama keterangan maksudnya apakah main point kamu? Apakah your main point? Berikan penegasan. Penegasan maksudnya penegasan ialah stressing point. Kalau bahasa Inggris kami bilang stress point. Tuntasnya maksudnya kesimpulannya, Majelis Rumah Terbuka sememangnya banyak membawa manfaat kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, penganjuran Majelis Rumah Terbuka perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Sekiranya kita bersikap acuh tidak acuh ketika menganjurkan majlis ini, lama-kelamaan amalan mulia ini akan pupus di telan arus kemodernan. Okay. Tuntas. Merumuskan. Rumus. Tuntasnya. First sentence. Dia akan menyimpulkan seluruh keterangan. Kedua, oleh itu penganjuran Majelis Terbuka merumuskan also. Yang ketiga, sekiranya kita bersikap acuh tidak acuh ketika menganjurkan majlis ini, lama-kelamaan bla 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 sampai kemudian itulah penegasan itu adalah kontrak. Macam mana bilang? Okay. Maksudnya sekira yang last sentence itu adalah kesan jika kita tidak, kesan negatif kalau tidak. Nah, gitu. Kesan kalau tidak. Ini ulasan seluruh karangan. Okay. Anda perlu mentafsirkan bahan rangsangan yang diberikan. Means kamu perlu fahami bahan rangsangan yang diberikan. Situasi yang diberikan pada bahan rangsangan ini dapat memberikan idea kepada Anda untuk menulis karangan. Ya. Macam saya bilang, boleh memberikan idea, boleh ambil poin dari sana untuk memudahkan, gariskan kata kunci, skop tajuk, dan kehendak soalan. Kamu gariskan itu dia punya main point untuk supaya kamu tidak akan ketinggalan soalan, keluar soalan, tidak relevan. Pastikan karangan yang Anda tulis mengandungi perenggan pendahuluan, isi-isi penting, dan penutup. Setiap isi perenggan isi mestilah ada pernyataan isi, huraian daripada isi, contoh berdasarkan huraian tersebut, dan kesimpulan. Jangan sesekali mencampur adukan beberapa isi dalam satu perenggan. Okay. Ini the last sentence yang paling penting. Jangan mencampurkan, jangan combine sebanyak isi dalam satu perenggan. Okay. Sekarang kita serahkan pada kriteria penskoran. Inilah
Dia punya kriteria. Kalau kamu mau dapat cemerlang, senang, mesti relevan, ejaan betul, bahasa gramatis yang uh, yang very smooth, tanda baca betul dan tepat, wacananya lengkap, unsur bahasa yang tidak unsur bahasa yang digunakan bervariasi, maksudnya yakni yang gunakan perkataan yang jarang orang guna. Dan dia punya level, dia berbeza kalau cemerlang. Ya. Inilah semuanya sama ucap juga lah. Okay. Untuk bagian A ini, saya mau cerita sedikit lah. Untuk bahagian A ini sepatutnya senang sebab dia sudah bagi kamu rangsangan. Okay? Sudah bagi kamu rangsangan. Daripada bahagian B, dia bagi kamu satu petikan aja. Susah juga kan? Susah juga. Okay. Terima kasih kepada semua. Selamat menduduk SPM.